fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memulakan majlis ilmu kita dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bersama-sama tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, saya dapat hadir, dapat jemputan menggantikan, saya tak tahulah, saya pun tak tengok jadual siapa orang dia, untuk perkongsian ilmu, di mana kalau saya banyak bicara, perkongsian saya berkaitan dengan halal haram kalau fil Islam, khususnya saya makanan, minuman dan bahan gunaan. Jadi hari ini saya lebih fokus atau lebih kepada berkaitan dengan penapis air, air ya. Air ni kalau air berlebih banjir orang marah, air kurang kat Kuala Lumpur pun marah. Baik, terlebih dahulu saya nak memperingatkan tuan-tuan muslimin muslimat, apa-apa abang-abang semua berkaitan dengan SOP. Sebab baru-baru ni saya ada pergi satu masjid daerah Seremban, di kawasan Seremban. Bila bercakap dah terang waktu macam ni lah, sebelum saya kuliah, ahli jatuh kuasa minta peringatkan balik di saya tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah, masjid, surau dan sebagainya, supaya mematuhi SOP PKPP ni. Kita tak nak berlaku di mana yang tuan-tuan sedia maklum, berkaitan dengan kluster ataupun orang yang berhubung kait dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama, dan ada beberapa macam JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor, tutup, disanitize dalam masa 2 minggu. Kemudiannya ada masjid dinilai pun tutup, dan kita tak nak masjid karya Seremban Jaya ataupun Sayyidatina Khadijah ni pun turut sertai. Jadi kena patuhi, datang ke masjid, scan, tulis nama, cek suhu, semak suhu, perlu, bukan saja hari Jumaat, dan sembahyang 5 waktu yang lain pun perlu turuti. Bila berlakunya, bila dah bercakap ada satu masjid tu lepas solat isyak ada satu, tapi orang yang jemaah tu bukanlah orang situ, orang luar. Saya rasa kalau orang yang datang masjid ni orang yang baik-baik tuan-tuan dan puan, seperti yang diunjur ataupun dia seperti mana kalau riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, iaitu innallaha thayyibu la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala ni suka benda-benda yang baik dan hanya menerima perkara-perkara yang baik. Jadi kalau umat-umat ataupun orang mukmin yang baik yang datang ke rumah Allah Subhanahu taala ni mesti tunjukkan etika, ataupun hari ini orang cerita berkaitan dengan integriti, adab. Kalau dalam kitab bab-bab yang biasa digunakan pakai oleh asatidzah, akhlak. Jadi bilanya datang ke masjid, ikutlah SOP. Agensi penguatkuasaan tu tahan, tanya, minta IC dan sebagainya, janganlah kita melawan. Ini dia tanya pula polis tu dah solat isyak ke belum. Nasib ilmu polis tu tinggi. Dia kata solat isyak ni waktunya panjang. Bergaduh tuan, umur yang lelaki yang kena tahan tu atau di siasat tu 40 lebih. Pihak polis pun bukanlah nak saman, hanya nak buat pemantauan berkala. Berikutan saya rasa ini 481 ke silap, betul? 481 betul tinggi. Jadi sesama. Kita tak nak nanti masjid ini berkumandang hanya 3 orang. Imam yang buka masjid dengan Bilal, betul? 3 orang yang dibenarkan. Tak pun kalau ada pun mungkin lebih sikitlah. Tak nak. Jadi di kesempatan yang Allah Subhanahu taala beri, pihak berkuasa kerajaan bagi ini, kita gunakan faedah-faedah tersebut. Baik. Dalam filter yang kita berkaitan dengan air ni dalam Al-Quran menyebut sebanyak 109 kali ayat berkaitan akalah, makan, kulu 27 kali, halal ada 49 kali. Kemudiannya kalau dalam buku yang dibukukan ataupun yang dikarang oleh Datuk Dr. Daniel Zainal, kalau melihat ataupun tuan-tuan yang selalu mengikuti rancangan halaqah, dia menyatakan dalam pandangan yang lain, agama lain pun babi juga dilarang dalam kitab-kitab lama seperti Taurat dan Injil. Iaitu kalau kita lihat dalam kaum Yahudi dalam surah Al-An'am
ayat 146 yang maksud, dan kami haramkan haramkan ke atas orang Yahudi segala binatang yang berkuku dan dari lembu dan kambing. Pula kami haramkan kepadanya iaitu lemak, kecuali lemak yang ada pada belakangnya yang menyelaputi perkakas dalam perutnya atau bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebenar atau sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Jadi ini dalam beberapa ayat kitab-kitab lama, perjanjian lama turut menyentuh tentang pengharaman khinzir ataupun babi ini, di mana juga babi hutan kerana memang kukunya terbelah, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu, iaitu bagi kaum tersebut Yahudi, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Bangkai tak boleh, makan daging khinzir ataupun babi tersebut pun tak boleh. Wa imma daging itu disalai pun tak boleh. Sebut salai sebab kalau di Negeri Sembilan banyak benda-benda binatang-binatang yang gemar disalai. Itik salai, apa salai disebabkan itik salai jam kalau bilah. Betul? Hari Minggu. Betul ke? Marah kalau bilah. Betul kan? Nak mengatasi jam Jumaat dan Sabtu Ahad, dia tak tahu, mungkin kita kena letak itik salai itu ke daerah lain lah, ke Jalabu kan. Baru jalan sebut tak sesak dan jam lah. Baik, bagi tapi yang Yahudi itu dalam kitab Taurat dan Injil. Sebabnya kalau kita lihat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala ni, di mana kitab-kitab tersebut kepada nabi-nabi dan persyariatan tersebut pada kaum-kaum tertentu. Dan tuan-tuan sedia maklum, kalau buka je daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, kita melihat Al-Fatihah lah, tapi Al-Fatihah tak banyak sentuh. Al-Baqarah sampai An-Nas, kita melihat dalam tersebut banyak menyatakan Bani Israel. Bermakna Bani Israel ni banyak ditekankan orang ni cerdik, pandai. Wa imma kita lihat Palestin, negara Palestin tersebut pun yang dijajah, dikuasai orang Israel, yang hari ini dia menyatakan negara itu negara Israel, tanah tersebut tanah Israel, padahal itu Palestin yang sangat subur, dan orang dia sangat cerdik dan pandai. Sehingga hari ini Allah mengingatkan lagi supaya Bani Israel ni berubah, dia doge. Dihantar berbagai-bagai sampai 25 yang wajib kita ketahui, dan yang kita jelas nyata 1000 lebih, dan banyak sekali nabi-nabi dan rasul yang diturunkan untuk mentarbiah, untuk berdakwah kepada kaum-kaum Israel dan Yahudi ini. Baik. Kemudian bagi agama Kristian pula, dalam kitab tersebut Kristian ni kebanyakan dia fokus kepada kitab Injil, iaitu Nabi Isa AS. Jadinya dia mengikut persyariatan, cara solat, cara puasa, cara apa pun dalam ajaran ataupun syariat Nabi Isa, iaitu dia menyatakan Jesus berkata, Jesus ni Isa lah. Kalau kita tengok Noah jadi Noh, Moses Musa, dia dah ubah tu. Berkata kepada mereka, pergilah lalu keluarkanlah mereka masuk ke dalam khinzir ataupun babi tersebut, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Maknanya dia tidak membenarkan kaum-kaum Israel ini makan kaum-kaum Kristian, fahaman Kristian ni memakan daging khinzir tersebut. Jadinya kalau orang kata dalam arti kata yang lain, kalau nak pergi makan juga tersebut, terjun bersama kawanan-kawanan binatang-binatang tersebut. Jadi itu orang kata dalam pengharaman ataupun ketegahan daripada kedua-dua kaum Yahudi dan Bani Israel. Baik, kalau kita lihat yang Bani Israel yang ada hari ini yang berperang itulah Zionis. Yang ontok yang baik, kalau tengok dia pakai kopiah yang atas tu, kopiah kecil rambut tu, bukan baik lah, maknanya dia beriman dengan kitab dia. Dan ada yang mengatakan kalau ikutkan, kalau kita lihat ahli-ahli kitab yang menyembelih, kita boleh makan, tapi tuan-tuan kena tengoklah bagaimana amalan dia. Sebab kalau di negara luar, tanah Arab, ada juga yang bila sembelih ternakan yang halal dimakan ini, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut dengan kalimah Allah Taala tu, jadi daging dia boleh kita umat Islam makan. Baik. Dalam sejarah air atau Al-Ma' ni, penapis air pada kurun 19 ke kurun 20, maknanya berlaku di Scotland 1800, kemudian 1804, 1800 ni banyak, beratus-ratus penapis air yang berbentuk pasir. Tapi kalau kat rumah kita, penapis air seramik. Kalau kita buka kowe kuku, dia ada 4 macam tongges tu, kalau yang besar kat luar pun ada, betul. Jadi seramik tu ada 2 jenis. Satu seramik bowl, panggil bola bulat, ada yang ceper, cakra.
Seramik ni kalau dahulunya kalau tak ada persediaan halal, dia banyak menggunakan tulang-tulang ataupun bone, tulang daripada khinzir. Tulang daripada khinzir yang diproses, tak adalah seketul masuk tulang, lutut masuk, lutut khinzir letak dah diproses, putih jernih tu kan, diguna pakai. Sebab apa? Sumber dia murah. Lebih kurang 40 ke 60 ringgit. Kalau nak cari batu galian, kebanyakannya pemekannya daripada negara UK. Kalau sedia maklum galian mahal lah. Jadi kalau tuan-tuan mesti dipikir buat apa nak, kalau air yang terbaik adalah air Zam-Zam. Memang betul, air galian terbaik adalah air Zam-Zam. Tak pernah kering, ditebuk ataupun dibuat ataupun keluarnya terbitnya air Zam-Zam tersebut zaman sirah Nabi Ibrahim, betul. Sarah dan Allahumma salli ala Muhammad. Sarah berkaitan dengan inilah Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi terbitnya air Zam-Zam tersebut. Jadi tak kering-kering hingga hari ini. Dan hari ini pun memang tak kering lah. Orang pun tak pergi. Tak dapat pergi menunaikan haji, umrah. Tapi beransur COVID-19 ni, hari ini umat Islam dibenarkan masuk. Tapi berperingkat. Nak ceritanya 1800 wujudnya penapis air yang dalam industri yang berkala yang besar. Pada 1948, kalau di Indonesia kita dijajah, masih lagi orang kata perang nak cari kemerdekaan. Musa and Baker ni menerbitkan ataupun mewujudkan satu penapis air yang diciptanya untuk satu industri. Diguna pakai untuk menyulin air, memproses air, merawat air. Kalau kita tengok negara yang yang galak ataupun advance berkaitan dengan merawat air, air laut dirawat untuk diguna pakai minum dan diguna pakai untuk harian adalah negara jiran kita, negara Singapura. Pernah berlaku, pernah terkeluar tahu data ke ataupun maklumat berkaitan dia terima air daripada negeri Johor dengan harga 3 sen 1 liter. Saya pun tak ingat. Ada tak? Itu macam itulah, murah lah kiranya. Jadi dia proses balik, proses terbina besar lah, proses air laut diguna pakai, menggunakan penapis air. Jadinya kalau dahulu 90-an tidak dikuatkuasakan berkaitan dengan penapis air ini, masih guna pakai penapis air atau seramik itu unsurnya tulang khinzir ataupun tulang babi. Kalau kita lihat sebelum ni saya pernah berkongsi berkaitan dengan penyembelihan khinzir atau babi ni terlampau banyak, berjuta setiap tahun. Tak tahu banyak mana kan. Kalau kita lihat pun kita pernah dulu mencatat rekod Bukit Pelanduk yang terbesar di Asia Tenggara, Bukit Pelanduk Production tu, disebabkan ada virus JE encephalitis tu je, Japanese encephalitis, habis hampus semua binatang-binatang sebut. Dan kewujudan khinzir pun sangatlah lama daripada zaman Nabi Nuh AS. Baik, air sangat penting. Air kalau berkaitan dengan kita punya ibadah, kita menggunakan air untuk mengambil wuduk, hadas kecil, hadas besar, nak minum badan, kemudiannya kita akan menggunakan air dan campur tanah untuk samak dan setu. Berkaitan dengan khinzir atau babi itu juga, air amatlah penting. Dalam badan manusia lebih kurang 70 ke 74% merangkumi dalam badan kita ada air. Kurang air, sakit sikit demam, kita masuk hospital akan diberi air, betul? Air oksigen. Air oksigen tu ada jenis-jenis penapis air dia lah ni. Sangat tidak diguna pakai di rumah, cuma di makmal ataupun di hospital. Jadi 80 ke 90% di Malaysia menggunakan penapis air, betul? Masjid ni ada penapis air tak? Kowe ada kan? Tuan tengok kat tepi tu ada logo halal, betul? Padahal kowe dan kuku adalah produk daripada Korea. Pernah orang pertikaikan Korea ni ialah Korea Selatan ataupun negara Korea, negara Jepun. Dia ni negara yang Muslim dia minoriti, bukan majoriti macam kita ramai. Jadinya apa-apa produk mungkin kadang-kadang ada tercemar. Macam pernah berlaku Simplicity, Simplicity, Datuk Siti Nurhaliza penyanyi tu, produk kecantikan dia berlaku apabila berus yang digunakan pakai itu ada bulu khinzir. Ini saya nak cerita fokus kepada ni, tak nak cerita pasal makeup lah, nanti jadi lain nak. Maknanya penapis air itu orang bertikaikan daripada sana unsur dia. Jadi pihak sana Korea, dua jenama tersebut mohon daripada Badan Islam Korea dan masuk ke sini mohon juga daripada pihak JAKIM. Sebab hari ini dia menggunakan logo halal Malaysia.
yang berbintang-bintang. Jadi tuan-tuan rumah tak ada ibu-ibu bapa tak ada rasa was-was kan, minumlah air tu kan, jangan tak servis je. Jadinya saya nak katakan di rumah kita lihat ada penapis air yang dah halal, kemudian mengikut jadual servis ataupun jadual penyelenggaraan. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai di luar sana, ada satu peti air ataupun penapis air yang besar, tak kira apa jenama pun, wa'ima jenama yang berkaitan dengan al-hijrah ke al-apa ke, tuan-tuan kena tengok jadual penyelenggaraan. Ditakuti, dikhawatiri penapis ataupun bahan-bahan dalaman tidak diselenggara dengan baik. Bila air yang tidak bersih masuk ataupun diproses dan ada kuman-kuman, kita serupa macam minum direct terus ke paip. Jadinya lebih baik minum air kat rumah lah. Jadi bila cerita pasal penapis air ni, 3 jenama yang ni lah sangat popular. Dia ada 5 kan. 5 tu pun pecahan daripada Kowe dan Kuku. Pertama Kowe, Kuku dan Panasonic. 3 jenama penapis air yang sangat popular dan menggunakan penapis air yang hari ini telah selamiknya digunakan pakai benda yang lain, diproses benda yang lain. Baik tuan-tuan, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa muslimin muslimat, janganlah khawatiri sangat berkaitan dengan kita dah makan, terminum, percampuran benda-benda tersebut unsur dia daripada khinzir. Kita lihat apa dia fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini berkaitan gelatin ataupun berkaitan dengan makanan-makanan yang terproses. Jadi adalah halal walaupun daripada khinzir atau babi. Ini al-syai' al-alamah dari Yusuf Al-Qaradawi, pernah ditanya berkaitan hukum makan makanan, minuman ataupun bahan-bahan gunaan yang mengandungi unsur-unsur. Kalau hari ini kalau lihat gelatin lah ataupun unsur yang seramik ni dibuat daripada haiwan-haiwan termasuk yang benda haram, iaitu babi. Maka jawab al-syai' Al-Qaradawi yang bermaksud banyak di sana terdapat perkara yang dipandang enteng ataupun dipandang remeh dan mengambil mudah oleh orang ramai yang kininya yang zaman kini orang pandang ni lah rendah dan tak ambil kepekaan, tak peka benda-benda tersebut. Tak apa, tak ada masalah. Agensi agama ada, agensi penguatkuasaan ada. Itu sebab hari ni kalau isu viral berkaitan dengan makanan-makanan kurang lah sikit sebab COVID-19 ni orang fokus. Kalau dulunya kalau berkaitan dengan Cadbury 2016 ada unsur khinzir babi, tu terpampang satu surat khabar, dah coklat tak boleh makan. Jadi orang peka benda tu. Jadi hari ni bila benda-benda yang diubah suai, jadi orang ambil mudah. Kemudian kami pendapat apabila suatu najis dia yang diubah suai tersebut ada berkaitan dengan istihalah dalam bahasa Arab dia, ia menjadi suci, iaitu satu bahan tersebut mungkin pada asalnya adalah khinzir atau babi, kemudian ia diubah suai istihalah lagi menjadi satu bahan yang lain, asalnya ialah khinzir dan babi atau babi, tetapi ia diambil dan diistihalahkan lagi, diubah suai menjadi sesuatu yang lain. Contoh sabun, margarin plantar. Sabun ni ada lelemak, lelemak kadang-kadang menggunakan lelemak sayuran, lelemak daripada minyak kelapa sawit, lelemak daripada lemak haiwan pula ada terbagi dua haiwan halal dimakan atau haiwan ternakan yang halal disembelih ikut syariat, haiwan yang tidak ternakan tidak mengikut syariat, dan haiwan tersebut haiwan khinzir atau babi. Tapi sebelum mana sabun ni dulunya banyak lemak ataupun lotion pencuci muka menggunakan lemak ataupun bahan-bahan ramuan yang berunsurkan khinzir. Tapi hari ini kebanyakan nak murah, tapi hari ini dah berubah, yang ada halal safi, menggunakan yang apa nama bahan-bahan semula jadi bahan-bahan mentah ataupun bahan-bahan ingredient saja yang halal. Kalau kita lihat sabun pada tahun 1980-an, awal-awal 90-an, kita ada satu jenama yang baru-baru ni saya kongsi pada satu tempat, satu masjid, saya teringatlah, iaitu kepada tuan-tuan yang pernah menggunakan produk Zaitun, bukan penyanyi Zaitun Samion, samalah Zaitun Samion pun time masa tu juga. Zaitun Samion lah. Produk Zaitun ni kilang dia besar kan. Ini orang lama yang berada halal lah. Masa tu diberi sijil halal, sijil pemakanan halal ataupun sijil produk halal tahun 1985, 1980 betul tak? Ada kan Zaitun, sabun dia warna hijau. Lepas tu sabun dia Toba Zaitun betul. Ada ubat gigi lagi, saya tak ingat, ada minyak rambut kan. Saya perasan sabun dengan ubat gigi je. Jadi kilang dia besar, 100% orang Islam. Sejarah dia sangat baiklah.
bila kilang tersebut satu-satu Islam, dia dapat keuntungan, dia berzakat, dia menolong ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, kemudiannya memberi beasiswa kepada yang anak-anak Melayu Islam kita yang sama belajar. Kemudian kalau kita lihat di Podison sebelah Hotel Avillion tu ada villa tersebut, tapi sekarang dah tak ada orang duduk, betul, kosong. Ada orang cakap ada hantu, tapi sebenarnya ada hantu, semuanya orang yang lagi dadah duduk situ, jadi hantu, manusia jadi hantu. Maknanya besar, terkenal, tak ada sijil halal pun orang dah tahu, itu produk Melayu Islam, gunakan tanpa was-was. Saya nak ambil dia punya ayat tu, gunakan tanpa was-was. Maknanya kita tak ada was-was. Sebab hari ni zaman gini, milenium ataupun zaman-zaman yang akan datang ni, benda-benda tersebut telah terproses, dah diistihalah menjadikan terproses, dah hari ini dinamakan teknologi pemakanan, teknologi pembuatan, ataupun GMO, terbentuk benda yang lain. Maknanya kena ada ingat tiga, tuan-tuan kena ingat tiga perkara, iaitu ada halal, haram, tengah-tengah ada perkara-perkara syubhah, benda-benda yang was-was, yang tidak yakin, syubhah ataupun keyakinan kita ke halal ke, keyakinan kita atau yang haram. Jadi bila cerita pasal sabun, bila kejatuhan kilang tersebut disebabkan ni lah, harta lah anak-anak dia, berebut. Contoh dia nak kilang sabun, yang seorang nak kilang Colgate, seorang nak kilang minyak rambut, contoh. Bila dah jatuh, jadinya kesempatan itu diambil oleh musuh-musuh dalam perniagaan dia lah. Masa tu ramai lah nak naik kan, betul. Jadi ada juga yang saya dengar perkhabaran, produk tersebut telah dijenamakan semula, dinamakan daripada syarikat Unza, dan di keluaran dia itu Safi. Safi yang sekarang ni. Safi ni bukanlah Muslim, ni owner dia non-Muslim. Begitu juga dengan tular viral, mungkin tuan-tuan ada lihat terdengar kicap Tamin, Aminah Hassan, tu masa yang lagi Bumi Putra, Ramli, burger Ramli, berapa banyak kita dengar isu viral, berita-berita yang tak sahih, orang fitnah, penjualan daging burger, tiba-tiba daging babi dia tak, P Ramli, ada yang stall ataupun pemilih menjual daging burger, P Pork Ramli, jelas daging burger ataupun burger yang keluar itu adalah babi, tapi menggunakan, kata itu adalah syarikat Ramli Burger, orang Melayu Islam kita. Banyak tu musuh Islam. Jadi tuan-tuan kena buat rujukan semakan lah, tanya pada ahlinya, jangan main semak semua sebar, jangan main sebar je, berdosa tuan-tuan, itu fitnah. Baik. Dan ada beberapa kilang lah, seperti kilang penyanyi juga Sudiman Sudi, air sudi, betul. Jadi bila sudi itu tutup, yang kilang yang bertahan lama adalah air orang Melaka Kobah, air orang bodoh, tak tahu, air Longchan. Longchan ni saya nak cerita, sebelum dapat halal, kalau tuan-tuan perasan, hari raya dia akan bagi satu bundle lah, satu pak panggil, tak tahu tuan panggil apa, satu kotak kayu dulu kan. Raya, botol sebut boleh diguna pakai balik kan, kalau hantar balik ke kilang tersebut dapat duit, betul. Tu tak tuan, kalau salah betul kan, saya pun dengar-dengar macam tu sebelum dapat halal. Maknanya kalau perayaan Cina, contoh orang Cina mesti makan benda-benda haram, guna botol yang sama. Itu dulu kan, kalau terminum sekarang tak masalah, ada jual kat dataran bazar Ramadan pun ada, saya ingat RM2. Dulu saya dengar 2 sen, ya 2 sen dulu paling murah, tak tahu lah saya, 2 sen 65 sen, sekarang ni RM2 botol, macam botol kicap tu. Jadi dah ada sejak halal, kilang di Alur Gajah, dia recycle balik, dia basuh, tak sama satu pun. Maknanya diguna pakai hari raya, kita pula pakai botol yang sama. Jadi bila dapat sejak halal, botol-botol tersebut tidak boleh diguna pakai, recycle balik, dia kena pecah, dia kena hantar balik kilang untuk buat botol, dia akan dapat botol baru. Itu adalah persiapan halal. Kalau tuan nak tahu, maknanya halal ini menjaga produk-produk yang terproses ini daripada segi hygiene, kebersihan. Kena ikut langkah-langkah tersebut. Sebab apa saya cerita pasal botol Longchan ni, saya teringat negara Ireland, tak salah saya ni, ataupun ikut daripada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi ni, benda yang terubah jadinya boleh makan ataupun boleh minum. Tetapi di Ireland ni dia ubah suai air kumbahan manusia, air kencing lah, air kencing, dia kumpulkan dalam satu pesta dia kencing tu, dia proseskan balik untuk menjadi air minuman. Arak memang haram lah, dibotolkan botol yang color yang sama, tapi tak adalah jenama Longchan, color dia sama. Maknanya di luar negara tersebut, dia proses minuman-minuman yang haram pun daripada benda-benda yang kumbahan, macam tu sekali.
Jadinya halal tidak sebegitulah, benda yang haram tetap haram. Walaupun dia terproses tapi air arak lah. Wa imma, kalau air kumbahan tersebut air najis manusia tersebut diproses balik jadi air mineral pun tidak boleh lah. Jarang sekali lah, saya tak tahu filter mana boleh, itu ajaib sekali lah. Baik, itulah beberapa sejarah berkaitan dengan kilang-kilang orang Melayu Islam kita. Sebab apa hari ni ada badai NGO, ada beberapa orang-orang yang kenamaan terbitkan beli barangan Muslim, utamakan pembelian barangan Muslim, BMF, Buy Muslim First. Tepuk dada tanya iman lah kan. Baik, para al-fuqaha berpendapat contohnya suatu perkara seperti najis binatang sebagainya, apabila ia diambil dibakar dengan api maka abunya adalah halal kerana ia telah menjadi bahan yang lain. Seperti contoh kalau kita lihat isu berkaitan dengan air spritzer di Ipoh ataupun Perak, sebelahnya ada kubur Cina kan. Kubur Cina orang bertikaikan air hujan turun mandi ataupun ni kan, air daripada mayat tu masuk ke kilang tersebut. Tuan-tuan, air mineral, kilang mineral tak payah pergi jauh. Si Master dengan Vitaton jalan Lengging. Jalan Lengging bukit turun tu nak pergi Somban ikut jalan ni kan. Pekan Mantin tu. Dalam tu ada kilang mineral. Ada satu pondok kalau masuk kilang tu, tapi tuan nak masuk saja tak boleh lah. Pihak-pihak tertentu jalan masuk Satu pondok ataupun satu tempat itu dikunci, ada CCTV. Di situlah digalinya kedalaman lubang sangat dalam untuk mendapatkan air mineral. Jadi bila air mineral ni macam ni lah, pendapat-pendapat apabila terproses di mineral kan, air hujan turun walaupun kat mayat, tapi dia tidaklah kata minum air ni bau si ahmeng, tak, dah di mineral, dah terproses. Jadi dalam Islam, dalam fiqh dibenarkan guna pakai, kecuali kalau najis-najis macam najis binatang seperti ayam, kambing dan lembu ini dibuat untuk baja. Baja tak boleh lah, sebab kita masih lihat dan kita tengok itu ada lagi bentuk-bentuk najis. Cuma daripada bentuk baja dan makanan-makanan binatang ini tidak diberi persetujuan halal, cuma dia minta sesuci, suci. Tapi suci pun tak boleh lah dibawa solat, kena basuh juga. Ni bab makan. Jadi kemudian mereka berpendapat jika seekor anjing masuk ke dalam kawasan garam, buat garam, contohnya kilang tu buat garam, anjing tu masuk dalam kilang tersebut, anjing tu mati dah lama, dah sebati menjadi garam juga. Apa pendapat fuqaha kata boleh makan garam tersebut. Kita pula rasa goli lah, dia terproses sekali, maksudnya kita tak sedar, tak nampak, ataupun nampak tapi bila kita lihat dia terproses sekali kan, menjadinya garam. Jadi tuan-tuan, muslimin boleh diguna pakai. Ini pendapat fuqaha lah. Garam tu musnah, zatnya disebabkan anjing itu sendiri telah menjadi garam, maka garam itu boleh diguna pakai, dimakan dan diminum. Baik, hukum yang ditetapkan bergantung kepada sebab ataupun ilah. Ilah ni iaitu dalam hal ini ialah tidak kembali kepada sedia kala. Oleh itu apabila daging atau tulang khinzir tersebut diubah suai, transformasi, dan mendengar saudara kami daripada Dr. Muhammad Hiwari. Dia antara doktor akademik yang profesional di Jerman, melakukan banyak kajian berkaitan dengan tulang daging khinzir, kemudian lebih kepada gelatin. Kemudian dia berkata kemuncak hal ini adalah apabila digunakan sebagai ubat gigi dan digunakan sabun, kemudian gelatin ataupun jeli. Gelatin ni ada dua bentuk, satu liquid jeli, satu lagi serbuk. Banyak digunakan pakai dalam perubatan farmasi, dan hukum dia halal disebabkan terproses dah tak nampak lagi zat ataupun bentuk tulang dan daging tersebut. Dia mengikut sebab ilah tersebut. Jadinya kalau kita lihat gelatin dengan pakai, kalau lihat kapsul ataupun ubat yang ada bentuk color yang bersalut warna biru, hijau, bila kita makan hari ni ubat-ubat tersebut, tapi gelatin sekarang ini banyak daripada tulang lembu kan. Sebab yang terbesar sekali kilang terbesar ada 4 di negara Eropah, 1 India, Bangladesh dan Pakistan. Kalau India tuan-tuan mesti terdengar kan, India dah dapat wujudkan ataupun dah dapat buat kajian, dia dapat vaksin COVID, dan akan diedar, dijual lah. Siapa yang dapat 4 yang terbesar. Saya sempat pergi Bangladesh lah. Memang kalau saya rasa
Kilang yang kan ada di Melaka, saya dengar di Melaka nak buat kilang proses gelatin, dalam peruntukan dia 20 juta kilang tu nak buat untuk spek halal. Kalau saya lihat orang kita memang tak tahan nak kerja kilang tersebut. Kalau tanya saya nak pergi pun, sebab dia masa nak proses tulang lembu ni banyak, lebih kurang 7 padang bola sepak dia dikumpul tu, untuk hari raya korban, hari raya haji, dia akan sembelih 1.1 atau 1 juta lebih ekor lembu kat sana. Meriah lah hari raya haji dia. Mana tulang-tulang tersebut tulang lembu keras dan kalau sembelih kalau pisau tu kena kat tulang memang putus laurat, betul. Tulang yang keras tu dilebur sampai jadi jeli cecair. Jeli itu dikering, masuk diproses untuk jadi dikering-kering sampai jadi powder. Bayangkan tulang tu yang kita makan, ubat tu tak rasa tulang, betul. Ada tak makan selapo apa ubat kecil manis ke apa nama cair darah ke asma sebagainya, kita makan ubat rasa daging lembu tak ada kan, tulang lembu tak ada kan. Ada rasa tak ada kan. Wa imma kalau yang dulu sebelum tahun 80-an ke tahun 70-an ke ubat-ubat yang jeli-jeli yang bukan ubat yang putih-putih tu yang ada bersalut, kalau buka kalau pecah kita ada tengok serbuk dalam dia kan. Dadah yang dibenarkan lah, walaupun dadah kalau kita ambil dia jadi haram. Maknanya yang tu salutan tu kalau kita kunyah, kalau letak dia akan hadam. Jadi benda tu diguna pakai. Kalau dulu kita tak rasa khinzir dia, dibolehkan. Kalau hari ni pun kita tak rasa, kalau cium pun tak ada bau lembu dia. Dia bersih buat pharmaceutical akan bersih, dia steril. Jadinya hukum pengubah suaian apa pun produk yang diguna pakai daripada asalnya benda-benda yang haram dibolehkan. Tapi hari ini benda-benda yang haram ditolak, bukan tolak tepi, kita mengambil alternatif lain. Banyak benda-benda yang halal. Contoh kalau tuan-tuan pergi ke IJN, ada yang ustaz, saya rasa ustaz yang tanya saya tu, tuan guru jugalah, dia berkongsi. Saya cakap, saya kongsi pada tuan lah, saya kata, saya pun tak adalah kepakaran saya, cuma saya akan tanya juga kepada orang yang lebih alim ilmu ni kan, dalam bidang pharmaceutical. Sebabnya orang yang dalam halal pun ada yang pakar kepakaran dia dalam kosmetik dia, bahan gunaan. Sebab perubatan pharmaceutical ni dia telah dibagi satu ubat yang dia tahu ubat itu unsur dia khinzir. IJN lah, dia kata saya rasa bersalah ni, macam mana amal ibadat saya. Saya kata Tuhan, kan, kalau kan nak kata Allah SWT tak terima, Allah Ta'ala tahu kita ni niat. Sebab apa? Kelangsungan hidup. Ubat yang kita pakai ni, sebabnya satu, kita darurat. Mungkin kita tak darurat, kita ada ubat lain, tapi benda itu mudarat, betul, nak hidupkan seseorang ataupun tuan sendiri. Contoh ubat cair darah, guna yang ada semula jadi yang ada halal, tak cair kat darah tersebut, tersumbat juga. Jadinya kena guna pakai. Injap tak boleh juga. Injap apa yang boleh masuk khinzir juga. Sebab apa saya tengok satu dokumentari, jantung dia tu 90% ke 98% diuji kaji, kalau masuk manusia pun boleh berdenyut, kita boleh pakai jantung khinzir, matchingnya, serasi. Sebab kita kena persyariatan ataupun Allah Ta'ala tegah, kita tak boleh pakai banyak benda. Tapi dalam hal lain darurat, kita boleh guna pakai. Kita boleh makan daging satu slice lah, selera tak selera lah tuan ni. Kalau tak selera tu makanlah benda lain. Kalau darurat, ini cerita darurat, kita dah ada asbab dia, kita dah rasa benda itu dah diistihalah fuqaha, para ilmuwan dah dimuzakarahkan, boleh diguna pakai, kita pakai. Tapi sekadar sewajarnya. Jadi saya kata tuan minta je lah maaf, ampun, bertaubat Allah Ta'ala. Bukannya terpaksa pakai, bukannya orang kata saya saja pakai, terpaksa. Baliklah, bukan saya saja nak dia sihat, tiba-tiba nak ambil ubat yang haram. Tak sihatlah kita terpaksa pakai, dengan pakai. Begitu juga orang dahulu pergi haji. Tanya saya pergi haji yang tahun ni tak sah. Kenapa tak sah, saya tanya. Sebabnya saya dengar ada yang ceramah ke viral bagai vaksin dulu ni ada khinzir atau babi lah tuan. Saya kata dahulu tak ada alternatif lain. Orang nak pergi haji, itulah vaksin dia, diberi suntikan, terima je lah. Kalau tuan pergi 2-3 kali pun sebelum tu, Allah Ta'ala tahu. Tapi hari ni vaksin tersebut ditukar, diganti kepada sumber yang halal. Jadi jangan risau, akan datang kalau dibenarkan pergi haji ataupun sebelum ni, vaksin tersebut adalah halal. Vaksin tersebut digunakan pakai untuk memprotek ataupun
menjaga kita daripada kena penyakit-penyakit daripada orang luar sana. Sebab alhamdulillah kita di Malaysia ni kanak-kanak sampai ke remaja umur 12 tahun kita diberi suntikan antibody yang untuk mencegah penyakit-penyakit yang kata penyakit-penyakit yang berbahaya dan melebar. Wallahu alam. Itu saja perkongsian saya berkaitan dengan halal menjurus kepada penapis air. Jadi tuan-tuan, carilah benda-benda yang baik, benda-benda yang sihat dan pemilihan benda-benda yang halal. InsyaAllah akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.